Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Mustafal Amin Muhammadin wa ala alihi was sahabatil kirami wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman, para penonton yang saya muliakan, yang saya lagi segani dan saya muliakan, dan eloklah kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memelihara ahli keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, teman-teman kita, jiran kita, bagi siapa yang mencintai kita ataupun memusuhi kita, agar Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan surah Al-Fatihah ini mempermudahkan urusan ibu-ibu, ayah-ayah, dan diberikan ketenangan dalam jiwa dan sabit dan ketetapan dalam hati, dan diberikan rezeki yang sangat luas dan kesihatan dan keafiatan, kesejahteraan dalam tubuh badan kita. Bihadhihi niyyah kunatul salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا عامرا وصحبة صالحة وحبا صادقا وشفاء من كل داء وشفاء من كل مرض وشفاء من كل وباء ورفاعا من البلاء والوباء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan majlis seperti majlis ini, majlis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami titipkan surah Al-Fatihah kami dan kami berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, kami mohon padamu ya Allah agar diberikan pada kami ilmu yang bermanfaat serta amalan yang disusuli dengannya. Ya Allah, kurniakan pada kami juga hati yang sentiasa tunduk padamu ya Allah dalam ketaatan kami, dalam ujian kami yang kami hadapi ini, dan berikan pada kami juga ya Allah lisan yang sentiasa senang berzikir denganmu, beristighfar padamu dan memohon padamu ya Allah, serta selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurniakan pada kami juga ya Allah teman-teman yang baik boleh membawa kami ke jalan-Mu, dan berikan kami kesejahteraan, keafiatan dan penyembuhan bagi siapa yang sedang sakit ya Allah. Ya Allah, sekiranya ada kesakitan, adanya sakit, maka diberikan kesembuhan ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan pada kami juga cinta yang baik, cinta yang tulus kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi lagi saya muliakan, dalam ruangan ini seperti biasa kita masih lagi membincangkan beberapa hadis, yang mutiara-mutiara hadis bagaikan lautan dan mutiara di dalam lautan, kerana ianya merupakan mutiara yang sangat ringkas tetapi padat, yang boleh kita bawa ke mana-mana kita saja pergi, ya, di Singapura, di luar sana, ataupun di dalam keadaan kita keadaan senang ataupun ketika kita susah. Ya, ibu-ibu, ayah, marilah kita ulang kembali apa yang kami sampaikan pada minggu lalu. Hadis
hadis yang lalu yang berbunyi ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan pada kita, ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'dilu, dan berlaku adil fi auladikum, di dalam anak-anak kamu. Ya, hadis ini seperti yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, ibu-ibu, ayah-ayah memberitahu kita, menegur kita agar kita tu kalau ada ingin memberi kasih sayang, ya, kasih sayang kita cuba berikan kepada anak-anak kita sama rata. Ya, dalam masa yang sama, Rasulullah SAW hadis ini bila diriwayatkan kerana seorang sahabat namanya Nu'man bin Bashir, ayahnya tu Bashir, ya, sudah ingin memberikan dia satu hadiah yang besar. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Bashir, apakah engkau bagi engkau ni, adakah engkau mempunyai anak-anak selain daripada Bashir? Katanya Rasulullah ada. Maka Rasulullah bertanya, adakah engkau berikan sama seperti anak-anak yang lain? Maka katanya Bashir, tidak. Maka Rasulullah kata apa? Pulanglah, aku tak mahu naik saksi atas pemberian yang zalim. Sebab tu Rasulullah sambung dengan hadis ini, ittaqullaha, bertakwalah kamu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'dilu fi auladikum, dan kamu berlaku adil, ya, di kalangan anak-anak kamu. Jadi, masya-Allah, ibu-ibu, ayah-ayah, kalau kita cakap pasal keadilan, ya, senang saya berkongsi ayat yang membicarakan tentang keadilan, membincangkan tentang keadilan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillah كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Terjemahannya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah Subhanahu wa taala. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, ya, dan janganlah sekali-sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Dan Rasulullah berpesan, Allah SWT berpesan dalam ayat ini, i'dilu, hendaklah kamu berlaku adil. Huwa aqrabu littaqwa, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Jadi bererti kalau kita nak rasakan ada dalam diri hati kita ada ketakwaan, maka kita harus, ya, berlaku adil. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan Allah SWT berpesan lepas tu, kita pucuk pangkalnya, kita kembali pada Allah SWT dan kita bertakwa pada Allah SWT. Innallaha khabirun bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Ya. Jadi alhamdulillah, untuk menafsirkan ayat ini kita tidak perlu ambil panjang lebar, kerana dalam tafsir Imam Ibn Kathir, dia menukilkan hadis yang kita bacakan, iaitu Nu'man bin Bashir. Bagaimana kita faham apa itu keadilan. Okay, jadi alhamdulillah, Islam tu indah, cantik, dan kita tahu dia tu membasmikan kezaliman, maka menegakkan keadilan antaranya dalam kita memberikan pemberian pada anak-anak kita. Dan hari ini, ibu-ibu, ayah-ayah, saya senang berkongsikan, ya, agar kita tu tidak melakukan kezaliman dalam bentuk melihara jalan-jalan yang ada. Ya, kalau kita di Singapura ada lorong-lorong, ada tempat jalan, maka kita harus bertakwa pada Allah SWT dalam tingkah laku kita. Maka Rasulullah berpesan hadis ini, hadis yang saya bacakan, hadis yang ke-25 dalam kitab Jawahirul Bihar, ya, fi ahaditsil qisar, iaitu yang berbunyi Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqu al-la'inaini. Saya ulang, ittaqu al-la'inaini. Ittaqu al-la'inaini. Qalu wa man la'inani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Ya.
Hadis yang bersama saya, ittaqu al-la'inaini alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Maksudnya secara ringkas, ittaqu al-la'inain. Apa maksud di sini dalam hadis ni? Rasulullah kata apa? Ittaqu. Maksudnya jauhilah. Ittaqu, jauhilah. Ya. Al-la'inaini, dua perkara yang mendatangkan laknat. Kadang-kala kalau kita nak gambarkan bagaimana seseorang itu dilaknat, al-laknah, ataupun kita selalu cakap laknatullah ala iblis. Maksudnya laknat di sini sesuatu perkara yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseorang itu kalau kita cakap laknat, maknanya dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa Rasulullah kata apa, untuk kita ni menjauhi dua perkara yang mengundang kepada laknat. Jadi untuk menafsirkan ini ada dua erti. Yang pertama, kita kalau di situ ada dua perkara yang boleh mengundangkan kepada laknat, kita jauhi. Perkara yang nombor dua ialah orang yang dilaknati. Siapa mereka? Rasulullah kata apa? Dua orang ini. Ya, orang yang dilaknati. Itulah tafsiran yang ada di dalam kitab Allahumma salli Muhammad, uh, uh, kitab syarah Imam Muslim daripada Imam Nawawi. Boleh katanya al-la'inain boleh membawa erti yang dilaknati. Jadi kita boleh faham yang pertama, iaitu Rasulullah berpesan pada kita untuk kita jauhi dua perkara ini, perkara yang boleh mengundang kepada laknat orang. Maklumlah kadang-kadang orang-orang dia tu bila tengah marah, dia boleh mengundang kemarahan dan dia kena maki. Macam seolah-olah macam orang tu mendoakan sesuatu yang buruk ke atasnya. Itu perkara yang mengundang kepada kemarahan, mengundang kepada laknat. Ya. Yang perkara kedua, al-mal'un, kata Imam Nawawi, orang yang dilaknati. Kenapa? Kerana dia buat satu perkara yang orang tak suka, lalu dia dilaknat. Jadi itu maksudnya. Jadi apakah dua perkara ini? Kata Rasulullah, allazi yatakhalla fi tariqi an-nasi aw dhillihim. Allazi yatakhalla, mereka ni orang yang mengambil tempat. Yatakhalla maksudnya tempat yang dia berkhalwat diri agar orang tak nampak dia apa dia buat. Lalu, Ustaz, kenapa sampai boleh kena laknat? Orang yang macam ni, dia mengambil satu tempat, dia buat satu perkara yang orang tak nampak, tetapi tempat itu di jalanan orang, di lorong orang, dan di tempat yang teduhnya orang. Jadi bayangkan ibu-ibu ayah, orang ni buat apa sebenarnya, Ustaz? Orang ni yatakhalla, maksudnya di sini ialah dia tu bersendirian, dia tu sama ada buang air kecil ataupun buang air besar. Ya, dia cari spot, tempat lalu lalang, lalu dia buang air. Kerana barangkali tak tahan. Okey, kalau dah terdesak, walau macam mana sekalipun, cari tempat yang tertutup, memang tempat orang buang. Tapi di sini gambarannya ialah orang yang mengambil tempat jalanan orang, dan di situ tempat orang mengambil orang jalan di situ untuk tempat mencari teduh, ya, seperti pokok. Jadi seperti pokok, kalau orang tempat teduh tapi orang pergi sana pergi kencing ataupun buang air besar. Sebab itu antara adab-adab yang Rasulullah ingin sampaikan ialah bagi seseorang itu, kalau dia nak buang qada hajat, pergilah tempat yang sesuai, tempat yang mana jauh daripada pandangan orang, yang tertutup. Dan dalam masa yang sama, ia mengajar kita agar kita ni menjaga kebersihan, dan kita lihat kita ni menjauhi tempat-tempat ataupun kita menjauhi sesuatu perkara yang boleh mengundang kemarahan orang, boleh mengundang kepada laknat. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah, dalam kita ni musim, orang kata musim yang kita ni dalam circuit breaker, kita ni orang kata apa, pelita penutup, maknanya kita ni dalam memelihara diri kita daripada dilaknat orang. Jangan sampai orang marah kita. Kenapa? Kalaulah diperintahkan untuk kita ni berkurung agar kita tu menjauhi wabak, menjauhi kesakitan. Maka ada hikmahnya, bukan? Iaitu kita ni jangan sampai
membawa diri kita kepada kepada kemusnahan, kepada kesakitan. Jadi kita elak. Jadi dalam erti yang sama, hadis tadi kalau kita lihat, Rasulullah SAW berpesan pada kita agar kita jangan sampai buat satu perkara yang boleh orang tak suka dan boleh menyebabkan laknat, orang marah dan mendoakan sesuatu perkara yang tak baik ke atas kita. Selain daripada kita melihat apa yang dia buat, ya, memanglah kita keluar tu dalam keadaan bersih, tutup, tetapi dalam masa yang sama kita tu nak jauh daripada terkena musibah. Jadi jangan sampai kita ambil langkah untuk orang kata apa, menyebabkan orang marah kita. Seperti keluar tak pakai pelitup, seperti kita ni orang kata apa, tidak mengendahkan apa yang guideline yang telah digaris pandukan oleh kerajaan demi keselamatan kita sendiri. Ya, wallahu a'lam. Jadi dalam hadis ini, ibu-ibu, ayah-ayah, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad serta Imam Abu Daud. Ya, lalu siapa yang perawinya? Perawinya adalah sahabat Rasulullah SAW, Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ni memang tak asing bagi kita lah. Kerana dalam ikut list orang yang paling yang diutamakan dalam riwayatnya, dalam begitu ramainya riwayatnya, ya, sehingga 5,000 lebih hadis, iaitu namanya Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah dikatakan namanya Abdul Rahman bin Sakhar, ada kata Abdul Rahman bin Abdullah. Ya, tetapi ya, dia ni selain daripada seorang sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis yang banyak, pelik ibu-ibu ayah. Tapi jangan jadikan sebagai satu sebab untuk kita ni orang kata apa, orang campakkan tuhmahan ataupun orang campakkan syakwa sangka ke atas agama kita. Katanya apa? Abu Hurairah, dia masuk Islam pada umur pada tahun 7. Rasulullah SAW berdakwah. Rasulullah SAW berdakwah. Bayangkan, pada tahun 7 Hijrah, campur dengan 13 tahun di Madinah, di Mekah, maka dah 20 tahun. Jadi macam mana Abu Hurairah ni dalam masa 3 tahun, tahun 7, tahun 8, 9, 10, 4 tahun, Rasulullah SAW tu dapat sampaikan begitu banyak ilmu dan dia yang orang yang meriwayatkan banyak sekali. Kenapa begitu sekali? Ada sebab. Kerana di salah satu ketika Rasulullah SAW di dalam satu majlis, Rasulullah bentangkan kainnya. Maka Abu Hurairah ketika itu, ya, bersama kain. Kerana Rasulullah minta, ada tak di kalangan kamu yang ada kain boleh bentangkan, akan ku doakan agar dia tidak lupa lepas ini. Lalu Abu Hurairah datang dengan kainnya. Sebab itu dikatakan Abu Hurairah ni katanya dikatakan asal usulnya pun datang daripada bumi Yaman. Kerana datang dengan kain shawl. Jadi buka lalu Rasulullah letakkan hajat dia dan dia mendoakan Abu Hurairah. Dan selepas itu kata Abu Hurairah dalam hadis yang dibicarakan, kenapa dia antara orang yang banyak meriwayatkan hadis ataupun menghafal, Abu Hurairah antara seorang yang tidak dikatakan tidak tulis, tetapi dia menghafal, kuatan hafalannya kuat kerana Rasulullah sudah doakan untuk dia. Rasulullah doakan yang terbaik untuk dia agar tidak luput. Ya, dan disebabkan itu, ya, antara orang-orang yang diamanahkan untuk menjaga siapakah di kalangan nama-nama munafik yang Rasulullah tahu, antaranya Abu Hurairah. Jadi sehingga Rasulullah SAW doakan untuk ke atas Abu Hurairah. Sesungguhnya Abu Hurairah ni ada gedung ilmu. Maksudnya gedung tu di situ wi'a'un al-ilm. Abu Hurairah wi'a'un al-ilmi. Maknanya dia tu ada kantung ilmu. Dan dalam riwayat yang lain kata Abu Hurairah sendiri, ya, aku ada 2 kantung ilmu. Ilmu yang aku ada ni, maka kalau bayangkan dia tu ada 5,000 hadis, bahkan lebih sebenarnya. Maka katanya, yang aku tahu, aku sudah sampaikan. Yang lagi satu kantung, bayangkan kalau ia sama berat, sama banyak, yang mana kalau aku beritahu, akan aku dipotong anak tekak aku ini. Jadi dia simpan. Itu ada berita-berita yang macam seperti fitnah, seperti siapa-siapa list nama-nama munafik, wallahu a'lam. Ya, maka dia antara orang yang masya-Allah Rasulullah doakan yang terbaik untuk dia. Sebab tu dia tak orang kata apa, tidak
lupa setiap kali Rasulullah sampaikan, dan dia dapat hafal dan dia dapat sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain ataupun para tabi'in dan tabi'in. Masya Allah. Kenapa? Kerana Abu Hurairah juga antaranya orang yang mempunyai 1,000 anak murid. Masya Allah, 1,000 anak murid dalam lapisan sama ada tabi'in ataupun tabi'in, termasuklah para sahabat, maka ada 1,000 murid. Maknanya dia sampaikan. Ya, dia sampaikan. Sebab itu, ibu-ibu, ayah-ayah, yang pertama kita boleh belajar daripada Abu Hurairah. Ya, kita kenang nama dia, Abdul Rahman. Ataupun kalau kita senang dengan nama Hurairah, Abu Hurairah, silakan. Supaya kita mengenal para sahabat Rasulullah SAW. Kalaulah kita tu kenal alim ulama, kita minta doa. Sebagaimana Abu Hurairah minta berkhidmat pada Rasulullah, lalu Rasulullah mendoakan dia yang terbaik. Jadi, macam tu jugalah kalau kita dapat berkhidmat kepada sesiapa, kita mohon kepada orang yang berkhidmat itu agar doakan kepada kita. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Jadi hadis ini seperti saya katakan tadi, ya, ibu-ibu ayah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Ya, maka apakah pengajaran yang boleh kita raihkan daripada hadis ini? Yang pertama, Islam, agama kita, agama yang suci, agama yang indah belaka, menyusun kembali adab qada hajat. Pertama. Sehingga kenapa tak mustahil apabila Imam Muslim dia letakkan hadis tadi tu di dalam bab kitab taharah. Padahal kalau kita lihat, ya, Rasulullah memang larang kita untuk qada hajat di jalan. Jadi sebenarnya ni adalah kita sedang bicarakan tentang hak-hak jalan raya, hak-hak jalan tempat kita berjalan. Maka Imam Muslim letakkannya dalam bab taharah. Ada larangan supaya kita tu ambil jalanan orang, sama ada tempat itu tedur ataupun tidak, kita jadikan di tempat qada hajat. Nampak? Jadi ada adab. Dan Imam Abu Daud dalam kitab taharah juga. Sebab itu kita senang kita raikan antara perkara yang Islam agungkan, ya, ialah kebersihan. Sebab itu ada satu peristiwa Abu Zar, ya, seorang sahabat Abu Zar Al-Ghifari, dalam perbicaraan dia dengan orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu dia tu di Mekah. Kerana kafir Quraisy ni dia macam memperlekehkan agama Islam. Agama kamu, katanya kafir Quraisy kepada Abu Zar, agama kamu ni sampai nak pergi qada hajat, mandi, perkara yang perihal tentang diri sendiri yang kita malu nak bicarakan, diperbicarakan. Apalah agama kamu ni? Tapi Abu Zar menegakkan, ya, memang setiap perkara yang ada kena-mengena dengan tubuh badan kita, dengan indahnya kebersihan, ya, lalu dia katanya apa? Dalam kebersihanlah, ya, kita dapat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sesuatu perkara melainkan di situ adanya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, perkara yang kedua, ya, iaitu jalan dan lorong orang mengambil jalan ada haknya, bermakna ada adab, dan diterjemahkan kepada rules, regulation, kan. Sedangkan jalan pun ada dia punya adabnya, ya. Ambil contoh sajalah, orang yang kalau di jalan di situ adanya sign untuk basikal, tu tempat orang basikal jalan. Kalau untuk orang jalan, kan. Satunya. Tapi kalau kasih contoh seperti PMD dah tak ada relevan lagi, pasal PMD pun dah kurang, ya, dah tak ada lagi. Kemudian bermakna kalau kita kenal Singapura ni bumi ataupun negeri yang banyak saman, satu ketika orang campak sampah pun boleh kena saman, kan. Jadi ada adabnya, ada rulesnya. Jadi sama-sama kita pelihara. Wallahu a'lam. Dan perkara yang ketiga, jangan membuat perkara yang menyebabkan orang lain mencemuh. Ya, orang lain mencemuh. Memang kita berkeyakinan kita janganlah ambil endah tentang apabila orang marah tetap kita dan orang mendoakan kita. Tetapi kena faham kenapa sampai orang itu marah, sampai orang itu mendoakan atas kita. Kerana ada satu perkara yang tak disenangi. Jadi Rasulullah ajar kita agar kita elakkan daripada melakukan perkara yang orang lain tidak senang. Secara umum. Secara khusus,
inilah adab yang Rasulullah ajarkan pada kita, ibu-ibu ayah-ayah, sehingga kini saja, sampai sini saja dapat saya sampaikan hadis yang pada kita, iaitu ittaqu allainaini, ya, allazi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Kamu harus menjauhi dua perkara ini yang mengundang kepada laknat ataupun agar kita tidak dilaknati. Okey, jauhlah dua perkara yang tidak, agar kita orang yang dilaknati, iaitu orang yang mengambil jalanan orang dan tempat teduh orang itu sebagai tempat qada. Qada hajat. Maka saya berundur, ibu-ibu, ayah-ayah, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau sekiranya dalam penyampaian saya ini ada terkasar bahasa ataupun ada sindiran dalam menegur ibu-ibu, ayah-ayah dan para penonton, saya mohon maaf, tak ada niat untuk mengajar, saya bahkan memerlukan pengajaran. Ya, sehingga kita berjumpa lagi dalam hadis yang ke-26 insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.